tingkat manusia ini kejadian yang tidak ada berbeza, sama saja. Sebab itu Allah tidak ukur mulia manusia itu atas dasar kereta besar, atas dasar rumah besar, atas dasar cantik, atas dasar ilmu banyak, atas dasar jawatan. Tak. Allah tidak menilai manusia itu atas dasar kereta besar, atas dasar rumah besar, atas dasar jawatan besar, atas dasar cantik, atas dasar kaya, atas dasar ilmu yang banyak. Tidak. Kenapa? Mereka ini semuanya kejadian sama. Tak ada berbeza. Jadi artinya kereta besar tidak ada perbezaan. Tak menjadi perbezaan di kalangan manusia. Rumah besar tidak ada menjadi perbezaan di kalangan manusia. Cantik muka tidak ada perbezaan di kalangan manusia di sisi Allah. Pandai tidak ada perbezaan di kalangan manusia. Yang mana Allah pilih menjadikan perbezaan, menjadikan manusia satu sama lain perbezaan di sisi Allah? Allah pilih sifat takwa. Allah pilih sifat takwa dijadikan perbezaan di antara manusia sesama manusia di sisi Allah. Sebab itu Allah berkata, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya kamu yang paling mulia di sisi Allah adalah kamu yang paling bertakwa. Sifat takwa lah, ataupun amal saleh lah, ataupun dengan kata-kata yang lain, akhlak yang mulia lah yang menjadi perbezaan di kalangan manusia di sisi Allah. Di bidang-bidang yang lain tidak ada perbezaan. Di sudut-sudut yang lain, di aspek-aspek yang lain tidak ada perbezaan manusia sama manusia di sisi Allah. Yang menjadi perbezaan manusia sesama manusia di sisi Allah adalah sifat takwa. Sebab itulah kita disuruh setiap hari, setiap saat, setiap waktu mestilah mengusahakan sifat-sifat takwa. Tambah sifat takwa. Seperti mana Allah berkata dalam satu ayat dalam Al-Quran juga. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Wa tazawwadu fa inna khaira zadit taqwa. Naklah kamu berbekal. Sebaik-baik bekal itu adalah sifat takwa. Sebab itu naklah kita tambah sifat takwa setiap masa. Tambah sifat takwa setiap masa. Kalau kita boleh beli dengan masa, kita beli dengan masa. Kalau kita boleh beli dengan wang ringgit, kita beli dengan wang ringgit. Kalau kita boleh beli dengan ilmu, kita beli dengan ilmu. Kalau kita boleh beli dengan pangkat, kita beli dengan pangkat. Kalau satu ketika besok terpaksa kita beli dengan jiwa raga kita, kena kita beli dengan jiwa raga kita. Sebab sifat takwa ini tinggi nilai di sisi Allah. Inilah nilai manusia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan perbezaan di kalangan manusia di sisi Allah di sudut-sudut yang lain tidak ada. Tetapi nak memiliki sifat takwa ini bukan senang. Nak memiliki amal saleh ini bukan senang. Nak memiliki akhlak yang mulia, nak memiliki budi pekerti yang mulia ini bukan senang. Terpaksa melakukan mujahadatun nafsi, kena memerangi hawa nafsu. Terpaksa mujahadatun syaitan, kena kita memerangi syaitan. Macam mana kita nak memerangi syaitan? Macam mana kita nak memerangi hawa nafsu? Ay, panjang pula itu satu tajuk pula, kurang 2 jam pula nak syarah pada malam ini. Tak payahlah saya nak menguraikannya bagaimana nak memerangi syaitan. Bagaimana kita nak memerangi hawa nafsu. Takut nanti ceramah saya ini terlalu panjang. Tapi cukuplah saya katakan. Kalau kita nak memiliki sifat takwa atau amal saleh, ataupun dengan kata-kata yang lain akhlak yang mulia, kenalah kita sungguh-sungguh setiap saat memerangi syaitan dan hawa nafsu. Bila syaitan dan hawa nafsu dapat kita kalahkan, mudahlah kita membangunkan amal saleh. Mudahlah kita membangunkan amal takwa. Mudahlah kita membangunkan akhlak yang mulia pada diri kita dan pada masyarakat. Amal saleh, amal takwa, akhlak yang mulia, inilah nilai manusia di sisi Allah. Di bidang yang lain tidak menjadi nilai. Saudara-saudari, para hadirin yang dirahmati sekalian, mengapa Allah letakkan sifat takwa nilai manusia di sisi Allah? Mengapa Allah meletakkan sifat takwa itu kemuliaan manusia di sisi Allah? Kerana sifat takwa ataupun amal salih, atau dengan kata-kata yang lain akhlak yang mulia, orang Arab kata husnul khuluq, bukan saja Allah suka, manusia juga suka. Bukan saja manusia yang Islam, manusia yang kafir juga suka. Akhlak yang baik, sifat takwa ini bukan saja Allah senang, manusia juga menyenanginya.
Bukan saja manusia yang Islam menyenanginya. Orang yang bukan Islam pun senang dengan sifat takwa, dengan amal saleh, dengan akhlak yang mulia. Kerana amal takwa itu, sifat takwa itu, kalau kita nak memperkatakan secara ringkas, seluruh perintah Allah, fardu dan sunat kena buat. Sama ada yang lahir maupun yang batin. Seluruh larangan Allah yang haram maupun yang makruh kena kita jauhi, sama ada yang lahir maupun yang batin. Tapi kalau sekadar itu mungkin setengah orang yang tak mengaji payah juga nak faham. Kita detailkan sikit. Kita syarah sikit. Tadi terlalu matan sangat. Itu kita syarahkan sikit. Segala suruhan Allah, sama ada fardu dan sunat, kena kita buat. Sama ada yang lahirnya seperti yang lahirnya apa. Kena kita bersemayang, kena kita berpuasa, kena kita berzakat, kita kena naik haji, kena kita menutup aurat, kena kita berkorban, kena kita berjuang, kena kita berjihad, kena kita berukhuwah, kena kita bersatu rahim, kena kita berkasih sayang nik satu sama lain. Itu perintah yang lahir. Perintah yang batin, kena kita sentiasa bersyukur kepada Allah. Kena redha apa yang Allah tentukan kepada kita. Kena sabar bila berhadapan ujian dari Allah. Kenalah kita tawakal selalu kepada Allah, menyerah diri selalu kepada Allah. Kenalah kita tawaduk kepada Allah. Kena bersifat berani, bersifat pemurah, bersifat kasih sayang. Larangan yang lahir pula kena kita jauhi. Di antaranya tinggalkan zina, tinggalkan judi, tinggalkan arak, tinggalkan pembunuhan, tinggalkan penipuan, tinggalkan riba, dan lain-lain lagi. Meninggalkan larangan Allah yang batin pula di antaranya secara ringkas. Buang sifat pemarah, buang sifat penendam, hasad, hakad, buang sifat hasad dengki, buang sifat penakut, buang sifat bakhil, buang sifat tamak, buang sifat kibir, ego, sombong, buang sifat ujub, sifat riak, dan lain-lain lagi. Itu kalau kita nak detailkan sikit, kalau kita nak huraikan sikit. Jadi saudara-saudari yang sekalian, kerana Allah meletakkan sifat takwa itu nilai manusia di sisinya, kerana sifat takwa, amal salih ataupun akhlak yang mulia itu bukan Allah saja suka, manusia pun suka. Bukan manusia yang Islam saja suka, manusia yang bukan Islam pun suka. Cuba saya contohkan beberapa contoh. Menunjukkan akhlak ni manusia senang. Bukan saja Allah senang. Umpamanya sifat pemurah. Orang pemurah. Orang yang bersifat pemurah ni kita benci ke? Tanyalah siapa. Kalau ada orang sifat pemurah, orang Islam pun suka, orang kafir pun suka. Cuma kita tak boleh buat lain kita. Kalau orang berpemurah kepada kita, suka tak? Suka, cuma kita tak boleh pemurah dengan orang, apa nak buat? Tanya orang kafir itu, kalau ada orang sifat pemurah, suka bagi orang, bantu orang, suka tak? Suka, cuma dia tak boleh buat lain kira. Nampak, bukan Tuhan saya suka. Orang Islam pun suka, orang kafir pun suka. Orang suka memberi maaf, suka tak? Kalau kita bersalah dengan orang, tiba-tiba ada orang memberi maaf. Seronok kita, orang lain pun rasa terhibur. Suka kalau orang suka memberi maaf. Cuma kita tak suka nak beri maaf kesalahan orang lain terhadap diri kita, itu apa nak buat? Tetapi kalau ada orang bersifat pemaaf, senang hati kita. Semua manusia suka, orang kafir pun suka. Seorang suka minta maaf. Seorang yang sifatnya suka minta maaf. Bila salah dia minta maaf. Tak tunggu-tunggu orang suruh dia minta maaf.
Dia mesti meminta maaf. Suka tak orang? Suka. Orang Islam suka, orang kafir pun suka. Sifat berani yang suka tak? Sifat berani semua orang suka. Sebab itu kalau kita nak berjalan-jalan, nak pegang kawan, nak cari orang berani. Supaya apa-apa terjadi tengah perjalanan nanti, dia defend kita. Dia pertahankan diri kita. Kita senang hati. Tenang hati kita kalau kita berjalan dengan orang yang berani. Kadang-kadang sampai tak nampak Tuhan. Nampak dia saja. Dah rosak pula akidah kita. Nampak? Cuma kita tak boleh nak berani apa nak buat. Tapi kalau ada orang bersifat berani, hai, senang kita. Tenang hati kita. Itu akhlak, itu amal salih lah tu. Itu sifat takwa lah tu. Kalau orang tawaduk, merendah diri, tak cakap besar, tak cakap sombong, orang suka tak? Semua orang suka, cuma kita tak boleh nak buat, apa nak buat? Kalau ada orang merendah diri, tak sombong, ada seronok kita. Cuma kita sombong, apa nak buat? Kita tak boleh lagi, tapi kalau orang boleh, senang hati. Senang hati kalau orang boleh tawaduk, merendah diri, nampak? Bukan Allah saya senang. Manusia yang Islam pun senang, manusia yang kafir pun senang. Apa? Manusia yang sikapnya tak megah-megah, tak riak, tak menunjuk-nunjuk. Suka tak orang? Suka. Kita pun suka, cuma kita tak boleh nak buat, apa nak buat? Hilim, lemah lembut. Lemah lembut ini semua orang suka. Orang Islam suka, orang kafir pun suka. Kalau orang lah lemah lembut semua kita, Allah seronok kita, cuma kita tak boleh nak buat, apa nak buat? Kita tak boleh nak lemah lembut. Tapi kalau ada orang bersifat lemah lembut, senang hati kita, tenang kita. Oh, baru kita sedar. Sifat takwa, amal salih, akhlak yang mulia, bukan saja Allah suka. Bukan saja Allah senang. Manusia seluruhnya pun suka. Bukan saja manusia yang Islam, manusia yang kafir pun suka dengan orang yang berakhlak, dengan orang yang salih. Sebab itulah saudara-saudari yang dalam sekalian, Allah jadikan sifat takwa kemuliaan manusia di sisi Allah. Nilai manusia di sisi Allah. Perbezaan manusia sesama manusia di sisi Allah. Allah tak pilih di bidang-bidang yang lain. Sebab itu saya teringat ada pepatah Arab berkata waktu saya belajar dulu, masih ingat dalam hafalan saya. Ma wahaballahu limri'in hibatan asyrafu min aklihi wa min adabih. Tidak ada satu anugerah Tuhan pada seorang manusia itu yang lebih mulia, lebih utama daripada akalnya dan akhlaknya, budi pekertinya. Artinya amal takwa dia. Ada pepatah yang lain lagi berkata, tak silap saya, kalau saya silap nanti tolonglah tutup guru depan saya ini ingatkan saya. Laisal yatim man laisa lahu abun wa umun. Innal yatim man laisa lahu ilmun wa adabun. Bukanlah dikatakan anak yatim itu orang tak ada ibu dan ayah. Yang dianggap anak yatim itu orang yang tak ada ilmu pengetahuan dan orang yang tidak ada budi pekerti, arti tidak ada memiliki sifat takwa. Siapa tak ada akhlak yang mulia itu anak yatim itu. Kena kesian dengan dia. Siapa yang tak berakhlak itu anak yatim, kena kesian dengan dia. Macam mana kesian? Dakwah dia. Ajar dia. Nasihat baik-baik dengan penuh kasih sayang. Dan penuh mesra, anak yatim. Orang tak ada sifat takwa ni anak yatim. Orang tak memiliki amal soleh ni anak yatim. Orang tak berakhlak ni anak yatim. Kena baik ke dia melalui dakwah, melalui pengajian. Tak mau dia datang ke masjid, tak utama dia hari baik, bulan baik, kena ziarah dia. Mudah-mudahan kita ziarah dia, lembut hati dia. Itu anak yatim yang sebenar. Ada pepatah Arab lagi berkata, laisal jamalu bi athwabin tuzayyinuna, innal jamala jamalul ilmi wal adabi. Bukanlah keindahan dan kecantikan itu pakaian yang menghiasi diri kita. Kecantikan dan keindahan itu ialah ilmu dan budi pekerti, ilmu dan amal salih ataupun ilmu dan amal takwa. Itulah yang menjadi hiasan pada diri seseorang. Jadi saudari yang dalam sekalian, siapa memiliki amal takwa, siapa memiliki amal salih, atau dengan kata-kata yang lain, siapa memiliki akhlak yang mulia ataupun budi pekerti yang mulia, artinya seseorang itu telah memiliki bunga. Pada diri seseorang itu ada bunga.
Bila seorang itu ada bunga, semua orang menumpu ke situ. Semua orang minat. Semua orang simpati, kecuali orang hasad dengki. Semua orang seronok. Sebab orang berakhlak ni artinya orang tu telah memiliki bunga. Bunga semua orang suka tak? Hai, bunga semua orang suka, walaupun bunga tahi ayam. Bunga tahi ayam, disebut tahi ayam pun orang suka, tenang orang. Betapa bunga raya, bunga kebangsaan. Betapa bunga Inggeris, walaupun tidak berbau. Bunga tahi ayam pun orang senang. Sebab itulah bunga tahi ayam pun kita tanam di rumah. Sampai tak sempat zikir wirid lah, fikir nak ngiram bunga tahi ayam. Memang bunga tu apa nama pun, walaupun bunga tahi ayam, orang senang. Betapa bunga raya, bunga kebangsaan. Dan sebab itulah saudari yang sekalian, di mana ada majlis kebiasaannya orang letak bunga. Cuma kecuali majlis kita pada malam ni. Mengapa orang letak bunga? Bukan orang nak makan bunga. Orang nak tepati. Orang nak maulid Nabi. Orang nak syarah agama. Kalau setengah-setengah tempat, mungkin barangkali orang nak disko, nak dancing dansa, bukan kisah bunga. Tapi bunga diletakkan juga. Kenapa? Memang bunga tu senang hati kita. Terhibur kita bila ada bunga di tengah majlis. Bukan kita nak makan bunga, tapi terhibur kita dengan bunga. Sebab itu, bunga ni sentiasa mendapat di majlis-majlis. Dan sebab itulah saudari yang sekalian, kalau orang tu ada sifat takwa, amal salih, ataupun akhlak yang mulia, pada seseorang itu ada bunga. Kalau seorang tu dah ada bunga, insya-Allah datang bantuan Allah. Kenapa? Manusia seronok, senang hati dan yakin dan percaya. Apa saja yang dianjur orang buat, orang ikut. Tetapi kalau orang tu tak ada amal saleh, tak ada amal takwa, tak ada akhlak, kalau dia menganjurkan sesuatu kerana orang segan-segan saja, ambil-ambil hati saja, bukan dari hati, ambil hati dari hati lain. Nanti tak ikut dia, tak ambil hati pula. Apa kata dia? Ikut juga. Tapi bukan semua hati. Ambil hati. Sebab itu buat itu gagal. Buat itu gagal. Buat itu gagal. Buat itu gagal. Kenapa? Yang memimpin itu orang ramai ambil hati. Bukan dari hati. Sebab pada dirinya tak ada bunga. Cuba yang menganjurkan itu ada bunga. Ada akhlak, ada sifat takwa. Nyawa orang bagi. Tapi kalau tak berakhlak, orang bagi juga. Tapi bukan dari hati. Ambil hati jangan dari hati lain. Ambil hati insya-Allah sampai mati. Tapi kalau dari hati sampai mati, kalau ambil hati ini pura-pura tak sampai ke mana. Ini dia. Kegagalan kita kerana kita banyak ambil hati, bukan dari hati. Kenapa? Yang menganjurkan itu dan ini tak ada bunga pada dirinya. Tak ikut tak patut pula. Kena ikut-ikut juga, tapi bukan dari hati. Ambil hati. Sikap ambil hati inilah yang menghancurkan masyarakat Islam selama ini. Kita kena tanam dari hati. Tapi bukan senang nak dari hati kalau orang tak ada bunga. Kalau yang menganjurkan itu ini tak ada bunga, hati tak ada akhlak, tak ada amal saleh, tak ada amal bakti. Jadi oleh kerana amal saleh, amal takwa, akhlak yang mulia ini bukan saja Allah menyenangi, Allah suka. Manusia juga suka, bukan manusia yang Islam, yang kafir juga suka. Sebab itu Allah letakkan sifat takwa ini. Kemuliaan manusia di sisi Allah. Perbezaan manusia satu sama lain di sisi Allah. Sebab itu kalau kita ingin mendapat kemuliaan di sisi Allah di dunia dan di akhirat umat Islam ini, kena kita usahakan dari sekarang secara melalui perjuangan melawan hawa nafsu dan syaitan untuk memiliki sifat takwa. Setelah kita memiliki sifat takwa, baru ada pembelaan dari Allah. Di samping orang senang nak mengikut kita. Sebab itu kalau kita baca Al-Quran, Al-Quran yang menjadi panduan hidup kita. Apa kata Allah dalam Quran? Cuba saya baca ayat ini. Memang ayat ini selalu saya baca mana-mana. Kita ulang lagi pada malam ini. Supaya semangat Al-Quran itu baru semula masuk dalam jiwa kita. Ini semangat tahun baru. Cuba kita lihat bagaimana Allah memberitahu dalam Al-Quran. Allah nak bela umat Islam atas dasar sifat takwa, atas dasar akhlak yang mulia. Bukan atas dasar sebagai seorang Muslim. Bukan atas dasar sebagai seorang Islam. Tak. Atas dasar memiliki sifat takwa. Sama ada Allah nak bela di dunia maupun di akhirat. Di sini rahsianya kemenangan kita. Di sini rahsianya bantuan Allah kepada kita. Yang hingga hari ini banyak. Secara majoriti umat Islam tak faham lagi. Cuba kita baca melalui Al-Quran.
Di antara ayat-ayat itu, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Sesungguhnya berhaklah di atas kami, kata Tuhan, menolong orang mukmin. Orang mukmin itu orang berakhlak lah, orang bertakwa lah. Bukan muslimin, kata Allah, mukminin. Wallahu waliyul muttaqin. Allah menjadi pembela kepada orang yang bertakwa. Allah tidak menyebut wallahu waliyul muslimin. Allah menjadi pembela kepada orang Islam. Tak ada. Allah tidak menyebut wallahu waliyul muslimin. Allah menjadi pembela kepada orang Islam. Tak ada. Tapi Allah berkata wallahu waliyul muttaqin. Allah menjadi pembela kepada orang yang bertakwa. Dalam ayat yang lain Allah berkata may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, nescaya Allah beri dia jalan keluar daripada kesusahan dan kepicikan. Dan Allah akan beri orang itu rezeki sekira-kira tak tahu mana sumber dan mana datangnya. Allah berkata may yattaqillah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Allah tidak menyebut may yuslimillah. Barang siapa yang berislam kepada Allah. Allah berkata may yattaqillah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Allah tidak menyebut may yuslimillah. Barang siapa yang berislam kepada Allah. Nampak? Dalam ayat yang lain lagi Allah berkata ini semua Allah nak lakukan di dunia. Di dunia lagi Allah akan lakukan sebelum di akhirat. Dalam ayat yang lain Allah berkata lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Jikalau penduduk-penduduk satu kampung atau sebuah negara benar-benar beriman dan bertakwa, nescaya kami Tuhan membukakan berkat daripada pintu langit dan bumi. Allah berkata amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Allah tidak menyebut kepada kita amanu wa aslamu, beriman dan berislam. Allah menyebut amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Allah tidak menyebut kepada kita amanu wa aslamu, beriman dan berislam. Itu di antara ayat-ayat yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Kalau umat Islam ni mau dibela, mau menang, mau berpadu, mau kuat, mau berhadapan dengan musuh-musuh, mau jangan ditipu oleh orang lain lagi. Begitu juga di akhirat Allah akan bela orang yang bertakwa, bukan orang Islam. Apa kata Allah? Yang Allah nak bela orang di akhirat orang bertakwa juga, bukan orang Islam. Saya nak baca beberapa ayat. Di antaranya ayat itu yang ada dalam Al-Quran. Innama yatakabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya amal ibadah itu diterima daripada orang yang bertakwa. Allah tidak menyebut innama yatakabbalullahu minal muslimin. Sesungguhnya amal ibadah itu diterima daripada orang Islam. Orang Islam Allah tak terima amal ibadahnya, tetapi Allah akan terima amal ibadah seorang itu atas dasar sifat takwa. Dalam ayat yang lain lagi Allah berkata, "Tsumma nunajjil ladzina taqau." Kemudian kami lepaskan orang yang bertakwa itu daripada jatuh ke neraka. Allah tidak menyebut "Tsumma nunajjil ladzina aslamu." Kemudian kami lepaskan orang yang Islam itu daripada jatuh ke neraka. Allah tak sebut aslamu, Allah sebut ittaqau. Allah tak sebut aslamu, tapi Allah menyebut ittaqau. Kemudian dalam ayat yang lain lagi Allah berkata, "U'iddat lil muttaqin." Surga itu disediakan untuk orang yang bertakwa. Allah tidak menyebut kepada kita "U'iddat lil muslimin." Surga itu disediakan untuk orang Islam. Untuk orang Islam tak ada syurga. Untuk orang bertakwa ada syurga. Untuk orang Islam tak ada syurga. Untuk orang bertakwa tak ada syurga. Jadi dengan ayat-ayat yang saya bawa yang ada dalam Al-Quran, dan mudah-mudahan ruh Al-Quran ini dapat kita sematkan dalam hati kita di awal tahun hijrah ini, untuk menjadi keyakinan kita, untuk menjadi konsep hidup kita, untuk menjadi amalan kita, untuk menjadi perjuangan kita. InsyaAllah Allah akan bela kita di dunia dan akan bela kita di akhirat. Sebelum Allah bela kita di akhirat, di dunia lagi akan bela, Allah akan bela kita. Allah akan majukan kita. Allah akan padukan kita. Allah akan jayakan kita berhadapan dengan musuh-musuhnya. Allah akan jayakan kita untuk menegakkan tamadun yang kuat hingga umat Islam boleh berdiri di atas tamadunnya sendiri. Ini dia. Jadi baru kita sedar. Al-Quran ada memberi panduan kepada kita. Kalau kita nak kuat, kalau kita nak gagah, kalau kita nak berpadu, kalau kita nak maju, kalau kita nak menegakkan tamadun kita sendiri, kalau kita nak berhadapan dengan musuh-musuh kita, kalau kita mau jangan musuh kita tipu kita, semua ada kekuatan dalam Al-Quran. Baru kita sedar orang Islam ini kalau nak dapat pembelaan dari Allah di dunia dan akhirat, dalam apa bab, walau dalam sudut apa sekalipun, walau aspek yang mana sekalipun,
atas dasar sifat takwa. Atas dasar sifat takwa, saudara-saudari yang dihormati sekalian. Sebagai penutup ceramah saya nak datangkan satu pertanyaan. Mungkin pertanyaan itu dari hati kita. Hati kita kadang-kadang berkata, umat Islam yang akan kuat, akan berpadu, akan maju, akan gagah, akan dapat menegakkan tamadun sendiri, akan dapat berhadapan dengan musuh-musuhnya atas dasar sifat takwa. Tetapi orang kafir, tak usah sifat takwa, langsung kafir dengan Allah. Mengapa dia maju? Ini kadang-kadang terhitik dalam hati kita. Orang kafir tak usah sifat takwa mereka miliki. Terus tak beriman dengan Allah, terus tak beriman di hari akhirat. Mengapa mereka boleh maju? Mengapa mereka gagah? Mengapa mereka boleh hina kita? Mengapa mereka lebih kuat dari kita? Mengapa mereka lebih gagah tamadun dari kita? Ini perlu dijawab. Ini perlu dijawab. Kalau tak semua kita, mungkin sebagian kecil hati kita ada berkata begitu. Saudara-saudari yang dalam sekalian, itu sebablah kita perlu faham Al-Quran. Sebab itu kita perlu faham sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita lihat Al-Quran, kalau kita lihat sunnah Rasulullah SAW, Allah telah sunnahkan. Allah telah membuat peraturan. Apa yang Allah peraturkan, sunnahkan, tidak akan berubah lagi. Walan tajidah li sunnatillahi tabdila. Walan tajidah li sunnatillahi tahwila. Sekali-kali kamu tidak akan dapati apa yang Allah dah buat peraturan itu berubah. Sekali-kali kamu tidak akan dapati apa yang Allah telah buat peraturan itu akan bertukar ganti. Apa yang saya maksudkan Allah dah buat peraturan? Allah dah sunahkan kepada manusia yang hidup di atas muka bumi Tuhan ini. Di antara yang Allah telah sunahkan, yaitu Allah nak bela orang kafir atas dasar kuah, atas dasar kekuatan lahir. Tetapi Allah nak bela umat Islam atas dasar sifat takwa. Saya nak ulang lagi. Allah telah buat peraturan. Allah telah mensunahkan. Allah telah membuat ketetapan. Apa yang Allah tetapkan ini tak akan berubah. Sebab Allah telah tulis lagi pada azali. Iaitu Allah nak bela orang kafir. Allah nak beri kemenangan kepada orang kafir atas dasar kuah. Atas dasar kekuatan lahir. Artinya atas dasar kekuatan ekonomi. Atas dasar kekuatan tentera. Atas dasar kekuatan pembangunan dan lain. Tetapi Allah nak bela umat Islam sama ada dunia maupun di akhirat atas dasar sifat takwa. Bila umat Islam memiliki sifat takwa, kekuatan ekonomi akan datang sendiri. Kekuatan pembangunan akan datang sendiri. Kekuatan perpaduan akan datang sendiri. Kekuatan tentera akan datang sendiri. Ini jaminan Allah. Dan inilah Allah Ta'ala sunahkan yang umat Islam telah lupakan. Jadi kalau kita nak berdaulat, nak kuat, nak merdeka, nak maju, nak bertamadun, kena kita tempuh lain kita. Lain umat Islam takwa, lain orang kafir kuah. Lain orang Islam takwa, lain orang kafir kuah. Kita nak kuat, nak maju, nak berpadu, ikut lain orang. Mana nak maju? Kita nak kuat, nak berpadu, ikut lain orang. Lain kuah. Orang akan tipu kita. Kalau kita lain, ikut lain orang, orang dah berlari 1000 batu, kita baru atas lain. Takkan terkejar. Tetapi orang tak ada sifat takwa. Kalau kita sungguh-sungguh, kita boleh memiliki sifat takwa. Sifat takwa saya boleh memukul kuah. Sifat takwa saya boleh menghancurkan kuah. Kekuatan lahir. Sebab kekuatan lahir akan timbul sendiri atas dasar sifat takwa. Tetapi kalau orang kafir memiliki sifat kuah, dia tak akan memiliki sifat takwa. Tetapi kalau sifat takwa kita akan dapat miliki, kuah akan datang sendiri. Tetapi kalau orang kafir memiliki kuah, takwa tidak akan datang kepada kuah. Tetapi kalau umat Islam ada takwa, kuah akan datang sendiri. Dia akan bersatu. Jadi lain orang Islam takwa, lain orang kafir kuah. Sebab itulah umat Islam seluruh dunia hari ini. Semua negara Islam sudah merdeka. Ada yang sudah 50 tahun, ada yang sudah 100 tahun, ada yang 30 tahun, ada yang 20 tahun. Alasan penjajah tak ada. Setengah-setengah negeri pula alasan bahasa asing tak ada. Kalau kita yang memang banyak bahasa asing. Tapi umat Arab tidak ada alasan bahasa asing. Orang Indonesia tak ada alasan bahasa asing. Alasan tak ada duit. Setengah-setengah negara Islam tak ada alasan tak ada duit. Umat Arab dah jadi titi dunia.
Tapi mengapa umat Islam ini tak ada kekuatan? Tak ada kemajuan. Bersandar nasib dengan orang lain. Bahkan masyarakat Islam lebih pecah, lebih hancur lagi seperti mana umat Arab. Kenapa? Kita nak gagah, nak dapat pertolongan Allah, ikut lain orang, ikut lain kuah. Lain kita takwa, kita tinggalkan. Sebab itu Allah hinakan kita melalui musuh-musuh kita. Mungkin setengah orang payah nak terima ni, kecuali orang yang iman yang kuat. Sebab setengah ni dalam ajaran Islam ini ada benda yang tak boleh dilogik, tak boleh dipikirkan oleh akal. Sebab itu iman itu penting. Bila iman, walau tak logik, diterima. Jadi untuk membantu kita yakin, saya nak buat sejarah. Sejarah dah tulis orang. Sejarah tak boleh kita padam. Sejarah hak bersama. Orang Islam boleh baca, orang kafir pun boleh baca. Orang Islam boleh menilai, orang kafir pun boleh menilai. Sejarah dicatat orang benda yang sudah. Saya nak tutup dengan sejarah. Menunjukkan sepanjang sejarahnya umat Islam di zaman gemilang, di zaman Rasulullah, di zaman Khulafaur Rasyidin, di zaman Tabi'in. Umum ni zaman 300 dari Rasulullah, 300 tahun dari Rasulullah SAW. Baik di bidang apa sekalipun, Allah beri kemenangan kepada umat Islam atas dasar takwa, bukan atas dasar kuah. Kuah itu datang sendiri. Cuba saya yang membuat beberapa riwayat. Waktu Rasulullah dengan beberapa orang sahabatnya berpindah ke Madinah. Artinya Madinah itu negeri orang di waktu itu. Walaupun waktu Rasulullah berpindah ke Madinah, orang Madinah memang sudah Islam. Melalui rombong-rombong setiap tahun datang ke Mekah. Tapi bilangnya sikit. Bilangannya puluhan orang saja. Campur dengan sahabat-sahabat di Mekah, akhirnya adalah sampai ratusan orang. Sedangkan penduduk Madinah saja di kalangan orang Yahudi ada 5,000 orang. Belum lagi orang-orang Arab yang kafir. Sejarah mempaparkan kepada kita di waktu itu, di waktu kedatangan Rasulullah dan para sahabat yang hanya baru ratusan orang, orang Yahudi daripada 3 golongan, Bani Quraizah, Bani Nadir, Bani Mustalik, ada 5,000 orang. 5,000 orang inilah yang menguasai masyarakat dan monopoli kekuatan ekonomi di masyarakat Madinah. Hingga umat Arab itu menjadi hamba pecacai. Tetapi bila Rasulullah pindah ke Madinah dan pada para sahabatnya, Rasulullah perintahkan kepada para sahabat, bangunkan pasar bersebelahan pasar orang Yahudi yang telah menindas selama ini. Rasulullah lantik Sina Abdurrahman bin Auf pakar ekonomi, menjadi pengarah pasar ataupun pengarah umum ekonomi di waktu itu. Walaupun baru ratusan orang, tetapi setelah ada sifat takwa, iman yang kental, akhirnya kekuatan ekonomi orang Yahudi yang ratusan tahun telah bertapak hancur. Tak usah nak mencari kekayaan, tak usah nak menjadi kapitalis besar, nak memakan sesuap nasi setiap hari pun susah. Akhirnya gulung tikai bantar. Rasulullah dan dengan para sahabat lawan dengan sifat takwa, bukan dengan kuah. Nampak? Saya buat sejarah lain lagi. Saudara-saudari yang dirahmati sekalian, pada masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pernah Sayyidina Umar bin Khattab mengantar satu pasukan tenteranya yang diketuai oleh seorang ketua tentera untuk menawan Palestin yang pada masa itu Palestin di bawah jajahan bangsa Rom. Biasanya sebelum itu, mana tentera-tentera Islam yang diarahkan ke daerah musuh untuk memenawan daerah-daerah musuh, tak sampai sebulan, kadang-kadang tak sampai seminggu, 2-3 hari dapat ditawan. Tetapi tentera Islam yang dihantar oleh Sayyidina Umar ke Palestin untuk menawan Palestin daripada tangan penjajahan bangsa Rom, dah 3 bulan namanya tak menang tak kalah, tak menang tak kalah, tak menang tak kalah. Ketua tentera Islam ni tadi dah tukar bermacam-macam teknik perang sesuai di zaman itu. Sudah tukar bermacam-macam strategi perang yang sesuai dan selaras di masa itu.
Tak juga berjaya, tak menang, tak kalah, tak menang, tak kalah. Hingga sudah berlarut-larut selama 3 bulan. Akhirnya ketua tenteranya mengutus satu surat kepada Sayyidina Umar bin Khattab yang kebetulan pusat negara Islam di waktu itu di Madinah, melalui seorang utusan, seorang tentera. Pendek cerita, manakala surat itu sampai kepada Sayyidina Umar bin Khattab, dibaca oleh Sayyidina Umar, dan Sayyidina Umar faham isi kandungan surat itu. Kemudian tak silap saya, Sayyidina Umar menulis satu surat dan dibagi kepada wakil ketua tentera itu. Di dalam surat itu mengatakan, tak silap saya, mengatakan beliau nak pergi sendiri melihat tenteranya di kawasan sempadan Palestin. Maka Sayyidina Umar pun pergilah. Pendek cerita, Sayyidina Umar pun sampai di Palestin dan bergaul dengan tentera-tenteranya. Selepas 3 hari Sayyidina Umar bergaul dengan tentera-tenteranya, Sayyidina Umar pun panggil ketua tenteranya. Apa kata Sayyidina Umar? Wahai saudara, saya setelah bergaul dengan tentera-tentera kita selama 3 hari 3 malam, saya dah dapat memastikan, saya dapat mengkesan mengapa Allah tak bantu kita. Mengapa Allah tak tolong kita? Mujurlah kita belum kalah, tapi kita belum menang lagi. Artinya Allah belum bantu kita lagi. Di antara sebab-sebabnya, yang pertama kata Sayyidina Umar, saya lihat tentera-tentera kita bila bersemayang tak ada bersugi lagi. Tentera-tentera kita sudah mencuaikan sugi. Sugi sunat, buat dapat pahala, tinggal tidak berdosa. Tapi sunat adalah amal takwa, amal salih. Itu akhlak kita kepada Allah dan sesama manusia. Kemudian Sayyidina Umar berkata lagi, perkara yang lain saya lihat ada cacat. Inilah yang menjadi terhijab pertolongan Allah. Saya lihat tentera-tentera Islam bersemayang berjemaah tak rapat-rapat lagi barisannya. Dah tidak lurus-lurus, dah puncang-pancing. Sedangkan meluruskan barisan dalam semayang jemaah, rapat-rapat dalam semayang jemaah, ini adalah disuruh oleh Allah. Ini amal takwa, amal salih ini. Tolong arahkan kepada tentera kita agar mereka bersugi semula. Arahkan kembali kepada tentera-tentera kita, naklah semayang berjamaah, safnya naklah lurus-lurus dan rapat-rapat. Kemudian arahan itu ditunaikan, diterima oleh ketua tenteranya. Kemudian diarahkan kepada tentera-tenteranya. 2-3 hari lepas itu Palestin dapat ditawan di tangan tentera Rom yang begitu gagah, begitu hebat. Cuba kita fikir, kalau kita nak nilai dengan akal, payah orang mau terima. Mengikut logik akal, payah orang mau terima. Kenapa? Apa ada hubungan menang perang dengan sugi? Bukan sugi nak tonyoh musuh. Apa ada hubungan menang perang dengan lurus saf semayang? Kalau Sayyidina Umar berkata sesuatu yang agak logik, munasabah juga. Patutlah kamu tak menang. Saya tengok pedang-pedang tak cukup. Yang ada pula berkarat, mungkin dah 2 bulan tak berasa. Saya tengok tombak-tombak tak cukup. Yang ada pendek-pendek. Saya tengok dah berkarat pula. Munasabahlah tombak itu digunakan untuk menentang musuh. Pedang digunakan untuk menentang musuh. Sayyidina Umar tak fikir pedang. Sayyidina Umar tak fikir soal-soal apa tombak. Soal kuda tak ada. Yang dipikirkannya barisan semayang tak lurus. Yang dipikirkan oleh Sayyidina Umar adalah bersugi. Sebab bersugi hari ini boleh buat, bukan nak tangguh-tangguh. Hari ini kita buat, boleh kita buat. Jadi kalau perkara itu mudah, kita tak buat, di sinilah terhijab bantuan Allah. Nampak? Walaupun sunat, tapi ini amal takwa. Walaupun tidak berdosa, tapi bantuan Allah atas dasar ni. Bantuan Allah di samping buat yang wajib, atas dasar buat yang sunat sama. Soal tak berdosa lain kira, tetapi bantuan kalau kita harap kepada Allah, mesti buat di samping yang perlu, buat yang sunat banyak-banyak. Sebab itu soal sunat jangan enteng. Ini sunat, iyalah ini sunat tak berdosa. Tapi kalau dia lanyak dia musuh, kena lanyak kita. Tak ada bantuan dari Allah. Sebab sunat itulah menjadi bantuan Allah kepada kita. Sebab itu termasuk amal takwa. Barangkali sejarah Sayyidina Umar ini sudah terlalu jauh dari kita. Sudah 1400 tahun. Saya nak sebut sejarah yang hampir dekat kepada kita. Kisah Palestin pula. Kisah Palestin juga. Sesuai pula zaman sekarang ni, umat Islam nak tawan Palestin. Riuh rendah seluruh dunia. Palestin.
Elok kita perpanjangan tentang Palestin. Mudah-mudahan kita belajar dengan tentera Sayyidina Umar dan tentera Islam zaman dulu yang pernah menempuh zaman kegemilangan dan zaman kemenangan. Mula-mula Palestin itu dijajah oleh bangsa Rom. Selepas itu ditawan oleh tentera Islam melalui tentera Sayyidina Umar yang saya ceritakan tadi. Kemudian beberapa ratus tahun kebelakangan selepas itu, kerana kecuaian umat Islam, Palestin dapat ditawan semula oleh tentera Kristian, dan tentera Kristian memerintah selama 200 tahun pula. Selepas tentera Kristian menguasai 200 tahun lamanya, maka selepas itu dapat ditawan semula oleh tentera Islam. Siapa yang menawan? Iaitu seorang ketua tentera yang salih, yang bertakwa, yang mempunyai akhlak yang mulia. Dan akhlak yang mulia yang ada pada pemimpin itu, orang kafir waktu itu pun akui. Iaitu Salahuddin Al-Ayyubi bangsa Kurdi. Salahuddin Al-Ayyubi bangsa Kurdi. Baca sejarah Salahuddin Al-Ayyubi jangan untuk seronok-seronok, untuk hiburan, untuk penghayatan, untuk suri tauladan. Setengah orang baca juga, alah seronok, alah seronok, alah seronok. Ini bukan seronok-seronok sejarah ni. Untuk penghayatan, suri tauladan. Jadi melalui tangan Salahuddin Al-Ayyubi lah dapat menawan semula, selepas dikuasai oleh Kristian selama 200 tahun. Saya nak cerita sikit sikap Salahuddin Al-Ayyubi. Satu malam Salahuddin Al-Ayyubi membuat lawatan mengejut, membuat inspection mengejut waktu malam, tengah malam, pukul 1 malam. Dia nak tengok apa tentera-tentera Islam ni buat di saat darurat, di saat gawat, di saat nak berhadapan dengan musuh ni. Apa tentera Islam buat? Dengan secara senyap-senyap Salahuddin Al-Ayyubi membuat lawatan mengejut di waktu malam. Dia tengok tentera-tenteranya di khemah yang pertama sedang sembahyang tahajud. Dia tengok pula tentera-tenteranya di kubu yang kedua sedang baca Al-Quran, menangis-nangis. Ditengok pula oleh Salahuddin Al-Ayyubi, tentera-tenteranya di kubu yang ketiga sedang berdoa pun menangis-nangis. Ditinjau pula di kubu yang keempat sedang buat tahi mata berdengkur macam lembu tidur. Besok Salahuddin Al-Ayyubi panggil ketua-ketua tenteranya. Tak silap saya begitulah, lebih kurang begitu. Kemudian Salahuddin Al-Ayyubi memberitahu, wahai saudara-saudara, saya malam tadi ada membuat lawatan mengejut untuk melihat sendiri tentang tentera-tentera kita. Pada keyakinan kita, tak lama lagi Allah akan memberi bantuan kepada kita. Pada hemat saya, tidak lama lagi Palestin kita akan tawan dan kita akan rampas semula daripada tangan orang-orang Kristian. Tetapi dengan syarat, saudara-saudara, tentera kita di kubu yang pertama, yang kedua, yang ketiga lepaskan di medan perang. Sebab saya lihat mereka malam tadi ada yang tahajud, ada yang baca Al-Quran, ada yang berdoa. Dengan syarat pula tentera kita di kubu yang keempat jangan dilepaskan di medan perang. Biar dia di dalam kubunya, bagi makan baik-baik. Bagi makan baik-baik. Kenapa saya lihat tentera kita di kubu yang keempat malam tadi buat tahi mata, berdengkur tidur? Walaupun bangun malam itu sunat, kalau kita tak bangun tidak berdosa. Sekarang kan zaman gawat, zaman darurat, zaman kita patut bersandar kepada Allah. Saat-saat kita cemas ni, saat-saat kita perlu bergantung hati kita kepada Allah, tapi kita melupakan Allah. Inilah sebabnya menjadikan Allah tak tolong kita. Sebab itu tentera kita di kubu yang keempat jangan lepaskan di medan perang. Takut nanti kalau kerana mereka lah terhijab bantuan dari Allah, semua kita ini akan terhijab bantuan dari Allah. Sebab itu tentera-tentera kita di kubu yang keempat, rehat-rehatkan dia, bagi makan sedap-sedap. Kemudian tentera-tentera Islam di 3 kubu ni dilepaskan di medan perang. Dengan izin Allah, 2-3 hari selepas itu Palestin dapat ditawan semula oleh tentera Islam. Cuba kita fikir, saudara-saudari, tentang sejarah. Sembahyang malam sunat, tak buat tak berdosa.
Baca Quran waktu malam sunat. Waktu siang boleh baca, tak baca waktu malam pun tak apa. Berdoa waktu malam sunat. Tak berdoa waktu malam pun tak apa. Waktu siang boleh berdoa. Tetapi walaupun sunat, membuat amal ibadah kepada Allah di waktu malam ini amal takwa, amal salih. Ini akhlak kita kepada Allah. Seolah hati kita berkata, hai Tuhan, walaupun kami mengatur strategi, walaupun kami ada tentera, ada senjata, kami dah buat usaha lahir, wahai Tuhan, tetapi yang memberi bekas adalah Engkau. Sebab itu kami sentiasa mengharapkan pertolongan Engkau. Seolah-olah yang setiap hati membisik manakala orang beribadah waktu malam. Tapi orang yang tak mengharapkan pertolongan Allah, tak bangun malam ni, seolah aku kuat, aku pandai atur strategi, kami gagah. Sesuatu tak harapkan pertolongan Allah lagi. Allah biarkan dengan tenaga sendiri. Allah tak campur tangan. Nampak? Jadi kalau kita nak berjaya, nak menang, tak utama nak tawan Palestin, belajarlah dengan tentera Sayyidina Umar. Belajar dengan tentera Salahuddin Al-Ayyubi. Jangan belajar dengan tentera-tentera orang yang bukan Islam. Dia akan tipu kita. Hari ini tak usah nak buat yang sunat. Tak usah nak semayang malam, baca Quran di waktu malam. Tak usah nak berdoa di waktu malam. Yang perdu dah tak buat. Yang wajib dah tak buat. Semayang yang wajib pun dah tak buat. Puasa yang wajib pun dah tak buat. Zakat yang wajib pun dah tak buat. Setengah orang dah cukup syarat tak naik haji lagi. Aurat yang patut ditutup, wajib untuk aurat, dah tak tutup aurat. Riba masih lagi menjadi mainan kita. Kemudian nak minta pertolongan dengan Allah, muka tak malu. Muka tak malu. Tak usah nak buat yang sunat, yang wajib pun tak buat. Kemudian nak harapkan pertolongan dengan Allah, muka tak malu. Kenapa? Ini sejarah telah memberi jawapan kepada kita. Yang mana Allah nak bantu umat Islam atas dasar sifat takwa. Tetapi Allah nak bela orang kafir atas dasar sifat kuah, kekuatan lahir. Sebab itu bila takwa berhadapan dengan kuah, kuah mesti kalah. Kita hari ini takwa pun tak ada, kuah pun tak ada. Sebab itu jadi kuah. Kekuatan lahir, kekuatan ekonomi tak ada. Kekuatan senjata tak ada. Kekuatan sains teknologi tak ada. Kekuatan perpaduan tak ada. Harap takwa dah banyak. Harapkan sifat takwa dah tak semayang, dah tak puasa. Riba menjadi mainan kita. Pendedah aurat merata-rata. Jadi kuah pun tak ada, takwa pun tak ada. Sebab itu jadi kuah. Hina dina kita di mana? Makin berjuang makin hina, makin berjuang makin hina, makin muktamal makin hina, makin kurban wang ringgit tenaga makin hina, makin terkorban nyawa kena berjuang. Bukan tak gegeh umat Islam berjuang. Berjuang gegeh dah bagi nyawa, makin hina. Kan takwa pun tak ada, kuah pun tak ada. Sebab itu jadi kuah, orang dapat isi. Nampak? Kita ada lain kita. Orang ada lain orang. Kalau kita nak berjaya ikut lain kita, jangan ikut lain orang. Kita takkan terikut lain orang. Orang dah berlari 1000 batu, kita baru atas lain. Macam mana nak kejar, tak terkejar. Dan kalau kita ikut lain orang akan tipu kita. Tapi kalau kita ikut lain kita sendiri, siapa nak tipu kita? Lain kita. Takkan kita nak tipu lain kita sendiri. Jadi saudara-saudari yang dalam sekalian, pada tahun baru ini, naklah kita masuk ke dalam hati kita semangat tahun baru. Artinya semangat Al-Quran. Kembali balik mempelajari Al-Quran. Fahamkan balik Al-Quran. Yakinkan balik Al-Quran. Amalkan balik Al-Quran. Perjuangkan balik Al-Quran. Ini kekuatan umat Islam di dunia dan di akhirat. Kalau umat Islam mau selamat. Kalau tidak, tak akan selamat. Jadi sekianlah ceramah saya. Di atas carahan yang tidak bertajuk. Hanya bertitik tolak daripada beberapa ayat Al-Quran tadi. Mudah-mudahan ada kebenarannya. Yang benar itu datang daripada Allah, eloklah. Saudara-saudari terima. Dan pada itu pun mesti ada barangkali sikit-sikit yang tak benar. Yang tak benar itu tentulah datang daripada nafsu saya sendiri. Tolak saja. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang hak itu datang daripada Tuhanmu, jangan pula kamu menjadi orang yang membangkang. Jadi dalam ceramah saya tadi yang tak bertajuk tentu tidak teratur. Sebab syarahan bertajuk itu agak teratur sikit, dia ada sistematik sikit. Jadi syarahan saya pada malam ini tak bertajuk, jadi tak begitu teratur. Bila tak teratur, dia bersepah. Bila bersepah, kurang dapat dimanfaatkan oleh para pendengar. Oleh yang demikian saya minta ampun maaf banyak-banyak. Lebih-lebih lagi kalau didapati waktu saya berceramah tadi banyak kekurangannya, terutama di bidang akhlak. Walaupun saya sebut akhlak, takwa, tetapi saya bercakap pun tidak melembangkan akhlak Al-Quran dan Sunnah. Lebih-lebih lagi saya minta ampun maaf banyak-banyak. Itu adalah daripada kelemahan iman saya sendiri. Sekian, sekali lagi ampun maaf. Wallahu alam.
Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ij'al istiman hadza istima'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tabarrukan ma'suma. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna 'ilman nafi'an. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbana 'ala dinika wa 'ala ta'atik. Allahumma qawi jama'atana. Allahumma qawi jama'atana. Allahumma qawi jama'atana. Allahumma alif baina qulubina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.